Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulan kami hari ini akan membentangkan tentang ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah ni dari segi bahasa bermaksud memindahkan sesuatu berita, hikayah dan kisah. Dari segi istilah, menurut Muhammad Al-Khatib, sarjana hadis kontemporari, ilmu yang mengkaji tentang periwayatan perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad secara khusus, iaitu perkataan, perbuatan, takrif, sifat dan akhlak. Ilmu hadis dirayah ni pula dari segi bahasa bermaksud mengetahui sesuatu. Dari segi istilah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dirayah bermaksud ilmu untuk mengetahui keadaan sanad atau matan dari sudut diterima atau ditolak yang berhubung kait dengannya. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah. Pada zaman Rasulullah, hadis Rasulullah adalah semua perkataan, perbuatan, takrif dan sifat baginda. Hadis ni merupakan sumber agama kepada para sahabat selain Al-Quran. Apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah adalah perintah Allah kepada Rasulullah. Majoriti sahabat yang terima hadis baginda ni belajar secara lisan dan menghafaznya. Kebanyakan sahabat belajar secara lisan dan menghafaznya. Kebanyakan sahabat adalah kuat ingatan, tapi mereka ni juga buta huruf. Terdapat juga larangan Rasulullah kepada sahabat agar tidak menulis hadis. Bab dilarang menulis hadis. Yang pertama, bimbang bercampur dengan Al-Quran untuk mengelakkan kekeliruan. Yang kedua, bimbang ditulis dalam satu lembaran kerana untuk mengelakkan tidak dapat membezakan antara kandungan hadis dan Al-Quran. Yang ketiga, ramai orang yang kuat ingatan pada zaman itu. Namun, sebab-sebab dilarang menulis hadis ini dapat digugurkan dengan syarat-syarat tertentu. Antara syarat-syarat penulisan hadis adalah penulisan hadis hendaklah ditulis ketika Al-Quran tidak diturunkan untuk mengelakkan gangguan tupuan terhadap Al-Quran. Penulisan hadis hendaklah dalam lembaran berasingan dengan Al-Quran untuk mengelakkan pencampuran antara kandungan hadis dan Al-Quran. Dibenarkan bagi sahabat yang mudah lupa. Pada zaman sahabat, selepas kewafatan Rasulullah SAW, sahabat belum lagi melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal kerana alasan larangan di zaman Rasulullah yang masih sesuai. Namun, ada sahabat yang pandai menulis seperti Sayyidina Abu Bakar, Mu'az bin Jabal, Umar Al-Khattab, Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdullah bin Al-Zubayr dan Jabir bin Samran. Hadis belum dibukukan secara khusus. Seterusnya, pada zaman tabi'in. Pada zaman tabi'in, muncul hadis palsu, bid'ah disebabkan penyelewengan oleh Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah. Situasi bertambah buruk bila ramai penghafaz hadis yang berpindah dan mati di medan perang. Disebabkan risau akan pemanggilan mereka menghilangkan hadis Rasulullah. Menyedari situasi ini, ulama hadis mula menyelidik kebenaran hadis. Pembukuan rasmi bermula apabila Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengarahkan Abu Bakar bin Muhammad bin Hazim, seorang gubernur Madinah, untuk mengumpulkan hadis dari para penghafaz hadis. Muhammad bin Muslim bin Shihab Al-Zuhri merupakan pengumpul hadis yang pertama dan diedarkan ke seluruh negeri Islam. Pada zaman Abbasiyah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur telah mengarahkan Imam Malik bin Anas untuk membukukan hadis dan terhasillah kitab Al-Muwatta tentang panduan ilmu hukum hakam agama.
Pada kurun ketiga dan 4 Hijrah berlaku ledakan pembukuan hadis, antaranya yang pertama Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim, Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Imam Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi, Sunan Nasai, Imam Nasai, Sunan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Kitab-kitab ini dikenali sebagai Sunan Sittah atau Kitab As-Sittah. Seterusnya, Kitab itu semua hadis diriwayatkan. Pada zaman Rasulullah SAW, ditulis hingga selepas baginda wafat, para sahabat meriwayatkan apa yang mereka dengar kepada orang lain dengan pertama dan tidak formal. Ilmu ini tidak dibukukan secara formal dalam bentuk kitab, tetapi sahabat memberikan beberapa kaedah dan dasar-dasar hukum. Sahabat sangat berhati dalam perkara ini. Mereka menyelidik dan periwayatan setiap hadis dengan menggunakan ilmu hadis riwayat. Seterusnya, pada zaman para tabi'in juga menggunakan kaedah yang sama digunakan oleh ini mudah pada tabi'in yang korang keperluan semasa kerana banyak fitnah berlaku pada zaman ini oleh Syiah Tabaiyah yang cuba memasukkan hadis. Ilmu hadis bila ditulis dan dibukukan, tapi berselerak dan bercampur dengan ilmu-ilmu lain. Ulama hadis telah menggunakan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah dengan istilah kandung hadis palsu. Seterusnya sumbangan ulama tulis ulum hadis. Yang pertama, Imam Syafi'i. Al-Risalah dan Al-Imam Syafi'i adalah pengarang pertama yang menulis sebahagian ilmu usul. Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman, ulama pertama menulis secara khusus tentang ilmu hadis secara berasanan. Imam Al-Ambuni, Abu Nu'aim Al-Asfahani, Imam Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi dan Imam Al-Salah. Semangat mereka ialah Kitab Umarif Al-Hadis, Muskilu Al-Hadis, Nasikh wal-Mansukh, Al-Hadis dan Ma'rifah Al-Riwayah. Seterusnya, ilmu hadis riwayah dari segi sanad terbagi kepada 4. Yang pertama, Al-Jarh wa Ta'dil, ilmu hadis yang mengkaji perawi hadis, aspek keadilan dan kekuatan hafazan. Yang kedua, Tabaqatul Rawah, ilmu hadis yang mengkaji perawi yang menerima, memelihara dan menyampaikan hadis dalam satu masa dan periwayatan atau sanad yang sama. Yang ketiga, Rijalul Hadis, kaji perawi hadis dari pelbagai aspek untuk mendedahkan latar belakangnya sama ada diterima atau ditolak. Yang keempat, Tarikhur Ruwah, kaji tarikh kelahiran dan kematian perawi juga pengambilan hadis. Seterusnya, ilmu hadis riwayah dari segi matan juga terbagi kepada 4. Yang pertama, Gharibul Hadis, ilmu hadis tentang maksud perkataan dalam matan hadis yang sukar difahami. Yang kedua, An-Nasikh wal-Mansukh, ilmu datang hadis yang datang kemudian sebagai penghapus terhadap hukum yang datang terdahulu. Yang ketiga, Sabab Wurudul Hadis, ilmu untuk mengkaji sebab latar belakang, sebab dan pendorong sesuatu hadis. Yang keempat, Mukhtaliful Hadis, kaji tentang percanggahan antara dua hadis pada makna yang zahir. Yang ketiga, ilmu hadis riwayah dari segi sanad dan matan terbagi kepada 2 sahaja. Yang pertama, Ilalul Hadis, ilmu hadis untuk mengkaji sebab kecacatan yang tersembunyi pada hadis. Dan yang kedua dan terakhir, Tahrijul Hadis, untuk mengkaji sumber asal dan status sesuatu hadis. Kepentingan mempelajari ilmu hadis riwayah. Yang pertama, penetapan hukum halal haram dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ulama hadis dapat diriwayatkan hadis Rasulullah dengan teliti, amanah dan berhati-hati. Yang ketiga,
ulama hadis menyalin hadis tanpa pengurangan dan penambahan. Yang keempat, hukum yang disampaikan lebih praktikal dan mengikut sunnah Rasulullah dengan tepat. Kepentingan mempelajari ilmu hadis riwayah. Pertama, memastikan umat Islam selamat dari apabila menerima dan menyebarkan hadis. Yang kedua, dapat bezakan hadis sahih dengan hadis maudhu daripada sumber pengambilannya. Yang terakhir, hadis terpelihara daripada sebarang campur aduk unsur asing. Ya, akhir sekali, tindakan untuk menggunakan ilmu hadis, riwayah dan dirayah dalam kehidupan. Dari aspek individu, setiap Muslim mestilah membaca dan mempelajari kitab-kitab hadis. Yang kedua, murid hendaklah mendalami ilmu hadis untuk memahami agama. Pada aspek masyarakat, yang pertama, setiap anggota masyarakat perlu rajin mengikuti pengajian hadis di masjid dan surau. Yang kedua, setiap anggota masyarakat perlu merujuk pakar dalam bidang hadis agar tidak bercanggah. Pada aspek kerajaan, yang pertama, badan kerajaan perlu mengiakan terjemahan kitab ke dalam bahasa Melayu agar lebih mudah. Yang kedua, Jabatan Agama perlu mengadakan ceramah, seminar dan persidangan hadis kepada masyarakat. Sekian, terima kasih.
Sekian, terima kasih.